Jadi disebabkan oleh keadaan itulah, maka mereka mula memainkan sentimen. Saya bagi sentimen yang pertama, bila Muhyiddin Yassin kata, kita boleh menang di 20 kerusi dengan mudah, kita boleh buat itu, kita boleh buat ini. Malah baru-baru ini, kalau kita tengok catatan ni, tak mustahil. Ini hari ini, kerajaan Anwar tumbang lepas PRN, kata Tuan Ibrahim. Cerita lagi. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man menjangkakan PRN yang membabitkan 6 negeri ini tidak lama lagi mampu mengugat kerajaan pusat pimpinan Anwar Ibrahim. Katanya PRN kali ini amat unik, dia boleh menggugat kerajaan Perikatan Nasional yang ditunjang oleh PAS dan Bersatu memperoleh kemenangan di 5 daripada 6 negeri. Katanya jika tidak kita dapat pertahankan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Tawan Selangor Negeri Sembilan, insya-Allah kerajaan pusat akan tergugat dan tidak mustahil akan jatuh. Tuan Ibrahim berkata dalam satu ceramah beliau lah. Now, isu dia adalah Tuan Ibrahim ni dia bercakap berlandaskan apa? Kan? Dia bercakap berlandaskan apa? So, daripada komentar tersebut, kita dengar apa orang kata, komentar Rafizi Ramli berkenaan dengan perkara tersebut. Komentar Rafizi Ramli berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Saya tunjukkan nanti dalam 2-3 hari akan datang bahawa keadaan sokongan itu tidaklah seperti yang dicanang-canang oleh PN. Then I think I was just waiting for the right time to tell that it's not as what they claim. Jadi once I think we issue the data and we start sharing the data with the public, I think hopefully it will slow down lah all these speculation. And I think it's best, my advice kepada PN begini tau. The reason why I didn't respond politically too much over 6 months, because as government we have a job to do. We want to fix the economy, we want to fix things. Jadi dulu saya begitu aktif, kalau ada je komen I will jawab. But now I didn't, because that is the job of the government. Likewise, the job of the opposition is to play a good opposition. And how do you play a good opposition? You focus on our policy, you focus on what you can do better, you focus on explaining why didn't you do certain things when you were in government for 33 months. Itu cara yang paling baik untuk PN berkempen dalam pilihan raya ini. Bukannya membina persepsi akan ada gelombang akan jatuh itu. Ini cerita wayang yang tidak akan membaiki kehidupan rakyat. So my challenge to them is that let's go into this election focus into who can govern this country better. And governance of this country is about integrity, is about competency, is about policy. It is not about Melayu lawan Cina, siapa lagi hebat, siapa lagi ramai pengikut. Siapa boleh mengumpulkan konvoi motor terbesar. I mean, how is that going to help us? You kumpul 20,000 orang naik motor keliling satu Malaysia, and then what? Kita boleh bayar hutang kita. It's like, that's the reason yang I didn't reply, because I think it's getting a bit ridiculous. Nak masuk election, mereka semua pernah jadi menteri. They were there before us. They have more administrative experience than we are. So tell us lah, how, if you think that you can do better, tell us how exactly you can do better. That has not happened. And apa yang kita dapat daripada situ, yang pertama sekali, betul juga Rafizi kata tadi. Apa yang Rafizi kata itu, yang pertama, pembangkang sekarang ini, kalau kita tengok Perikatan Nasional, perasan ke tidak, dia jadi pembangkang tapi dia orang tak jadi pembangkang. Faham maksud saya? Mereka jadi pembangkang tapi dia tak jadi pembangkang. Now, pembangkang sekarang ini bukan mereka tak pernah jadi kerajaan. Mereka pernah jadi kerajaan. Tetapi mereka membangkang tu seolah-olah mereka tak pernah jadi kerajaan. Mereka pernah diduduk Kementerian Kesihatan, pernah duduk di Kementerian Undang-Undang, pernah duduk di Kementerian, semua kementerian yang ada sekarang ini, mereka pernah duduk kat situ. Namun tak ada seorang pun yang membantah dan membangkang polisi-polisi yang ada. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Tak ada polisi nak dibangkang. Jadi mereka bermainlah dengan perkara-perkara yang tak kena mengena dengan polisi, pembangunan negara dan sebagainya. Nah, sebagai pembangkang, tugas mereka adalah meneliti apa benda yang kerajaan buat tak betul, bantah. Itu tujuan mereka.
Tetapi sebaliknya, benda itu tidak berlaku. Mereka banyak bercakap perkara tentang agama, tentang bangsa, tentang perkara yang tak relevan. Bangsa agama relevan lah. Yelah, memang kita kata relevan. Tapi apa relevan dengan pembangunan negara? Apa relevan dengan polisi-polisi yang dibuat? Kita umpama sekarang ini sedang berhujah topik macam mana nak buat kiraan matematik, tetapi dia duduk bercerita awan yang dan burung yang sedang terbang di langit biru. Apa kena mengena? Adakah burung terbang tu tak relevan? Tak penting. Bukan isunya tak relevan dengan perbincangan yang kita ada di sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, apa yang Rafizi cuba sampaikan kepada kita, dapatan daripada Invo akan keluar dalam beberapa hari ini. Sebenarnya saya dah bagi hint sebelum ini tentang dapatan-dapatan tersebut, tapi Rafizi akan dedahkan secara spesifik lagi. Kita akan nampak apa yang PN kata bahawa mereka akan menang dengan gelombang dan sebagainya, itu sebenarnya tak benar. Kan, itu sebenarnya tak benar. Pertama, sokongan daripada segi orang bukan Melayu itu sendiri kita nampak jelas berpihak kepada kerajaan PH, berpihak kepada kerajaan perpaduan. Namun begitu, sokongan daripada orang Melayu itu sendiri kita akan nampak pada awalnya mereka menyokong Perikatan Nasional atas dasar-dasar tertentu. Ada di kalangan mereka mula beralih. Macam saya kata tadi, pertama, kita tidak berlaku pertembungan 2 penjuru, 3 penjuru. Sebaliknya kita berlaku hanya pertembungan 2 penjuru. Yang kedua, mereka sebelum ini kita berlawan dengan kerajaan. Sebelum ini Pakatan Harapan berlawan dengan kerajaan. Sekarang ini Perikatan Nasional yang berlawan dengan kerajaan. So rakyat nampak, majoriti rakyat nampak bahawa adalah lebih baik mereka bersama dengan kerajaan daripada menentang kerajaan. Itu yang nampaknya rakyat dah mula sedar bahawa kita sekarang, dia persoalan je tuan-tuan. Tak cukup apa yang dibawa oleh Perikatan Nasional untuk mengatakan bahawa kerajaan PMX ini gagal. Tak cukup. Mereka cuba bawa sentimen tu, tapi tak carry weight. Tak carry weight. Sentimen nak kata bahawa kerajaan ini gagal tak carry weight, tuan-tuan. Mereka kata gagal. Bila dia katanya apa yang gagal, mereka tak boleh nak jawab. Bila mereka sebut satu perkara, bila kita compare dengan bila mereka memerintah 33 bulan, mereka lagi teruk daripada kita. Kan? Keadaan mereka sebenarnya lagi teruk daripada keadaan kita. Jadi kita tak boleh kata kita gagal. Sedangkan hakikatnya mereka sendiri yang lebih gagal daripada kita. Kita hanya sekarang ini membawa dan memperbaiki kegagalan yang telah mereka lakukan selama 33 bulan. So kerajaan ini dilihat nampak telah berjaya memperbaiki kegagalan yang mereka telah lakukan selama 33 bulan yang mereka tak mampu nak lakukan. Mereka tutup negara, ekonomi semakin merudum, rakyat banyak dibuang kerja. Malah bila mereka memerintah, kena keluar duit sendiri. Kerajaan tak fikir dan tak guna otak pun macam mana nak selamatkan rakyat tanpa rakyat keluarkan duit sendiri. So kerajaan sekarang ini, kita cuba memperbaiki perkara tersebut and is going to the right direction. Itu Rafizi nak bagi tahu. Iyalah, kalau kita tanya dengan orang PN, of course dia kata kerajaan ni gagal. Orang PN. Jangan tanya dengan orang PN. Tanya dengan rata-rata rakyat. Dan kalaupun mereka tidak nampak perubahan besar, mereka faham. Mereka faham bahawa satu lubang yang telah digali oleh PN sebelum ini terlalu dalam dan akan mengambil masa untuk kita nak timbus balik. Itu mereka faham. Kedua, walaupun mereka tidak merasai secara drastik perubahan itu, tetapi mereka merasai perubahan. Sekurang-kurangnya yang tak bekerja sudah mula mendapat kerja. Yang tak boleh buka bisnes dah boleh mula buka bisnes. Dah mula ada perniagaan dan pinjaman serta ada dana-dana yang mula mereka perolehi. Yang sebelum ini sebenarnya mereka tak ada. Mereka tak dapat. Yang tak bekerja sekarang ni dah mula bekerja. Mereka mula nampak dah bahawa perubahan itu ada dalam negara ini. Pelaburan-pelaburan mula masuk. Tesla dah buka. Sekarang mana? Cyberjaya Tesla kan? Cyberjaya ada Tesla. Kemudian ada company-company lain ni dia katakan big company corporation yang sekarang ini nak buka agensi mereka di dalam negara kita. Persoalan yang kita nak bawa sekarang ni adalah sama ada rakyat Kelantan, Terengganu dan juga Kedah ni bersedia untuk nak menerima hakikat bahawa kerajaan ini boleh membawa perkara yang lebih baik kepada mereka atau tidak. Itu sebenarnya
Kan? Adakah kerajaan ini nak boleh membawa yang lebih baik berbanding sebelum ini atau tidak kepada negeri-negeri tersebut? Bukan federal, negeri-negeri tersebut. Dan jawapan mudahnya adalah majoriti mereka merasakan bahawa ya, mereka boleh membawa yang lebih baik. Persoalan yang dibawa itu bolehlah jadi lebih baik. Kerajaan ini boleh lebih baik kalau diperintah oleh kerajaan yang sama dengan kerajaan pusat. Kalau PAS dibagi memerintah sekali lagi, akan ada masalah. Terutama macam Kedah lah. Kan, bila menteri besarnya nak cari gaduh dengan Perdana Menteri. Masalah melanda mereka.